ajma'in. Amma ba'du. Segala penghargaan bagi pengurusi acara yang dihormati Kombinasi Juri Kehakiman yang berintegriti. Sekuntum senyuman buat penjaga masa yang setia bersama jalan di sisi. Guru-guru dan rakan-rakan yang sentiasa dekat di hati. Hadirin sekalian, betapa tegaknya hadapan anda, maka sedekat itulah hujah dan pandangan yang akan saya lontarkan atas maudu Islam liberal merosakkan akidah umat Islam. Hadirin yang dimuliakan, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya terlebih dahulu mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini. Menurut Lutfi Asy-Syaukani, Islam liberal ialah sebuah gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan yang menitik beratkan kepelbagaian pandangan, hak asasi manusia, kebebasan dan lain-lain nilai yang menjadi rukun kepada aliran liberal. Akidah Islam pula bermaksud keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kewajipan bertauhid dan taat kepadanya serta mengimani seluruh prinsip-prinsip agama. Jelas dari definisi sahaja kita sudah dapat melihat betapa kontranya konsep liberal yang bebas dan konsep akidah Islam yang diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya. Islam liberal bukan sahaja merosakkan, bahkan meruntuhkan akidah umat Islam. Ujahan ini akan saya lanjutkan berpaksi atas 3 premis utama. Pertama, semua agama sama menuju Tuhan yang sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara doktrin utama yang diperjuangkan oleh Islam liberal ialah pluralisme. Fahaman bahawa semua agama sama bukannya Islam sahaja yang benar. Mudaratnya, doktrin ini lahirlah seruan membenarkan perkahwinan sidang agama kerana semua agama dianggap menuju Tuhan yang sama. Cuba kita bayangkan bagaimana pendidikan dan tarbiyah generasi yang bakal lahir dari keluarga seperti ini. Islam jelas membantah tentang fahaman ini. Ia dapat difahami dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Ini tidaklah bermakna Islam tidak mengiktiraf kewujudan pelbagai agama. Bahkan Islam membudayakan toleransi atas asas tiada paksaan dalam agama. Bagi dan prinsip, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Premis kedua, hak asasi mengatasi syariat ilahi. Hadirin yang dikasihi sekalian, kebebasan yang diperjuangkan oleh Islam liberal adalah berpaksikan hak asasi manusia yang hanya diikat dengan rajakan dan rasional semata-mata. Islam pula dianggap jumud, membatas kemajuan serta syariatnya dianggap tidak sesuai dilaksanakan dalam masyarakat majmuk. Hasil pemikiran ini lahirlah tuntutan kepada kumpulan LGBT perkahwinan sejenis sehingga hak untuk murtad. Kononnya atas nama kebebasan mereka telah menjadikan manusia lebih tidak bermoral daripada binatang. Adakah Islam tidak mengiktiraf hak asasi manusia? Sedangkan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui adalah lengkap meliputi seluruh kehidupan manusia. Dalam Islam, hak asasi manusia tidak mutlak tetapi bermatlamatkan melindungi maruah dan insaniah dan karamah insaniah. Sebagai contoh, pada zaman jahiliyah, wanita dan kanak-kanak perempuan dizalimi dan dibunuh semata-mata kerana jantina. Tetapi pada zaman Islam, kedudukan wanita dimartabatkan dan dipelihara. Sistem perhambaan sedikit demi sedikit dihapuskan sehingga tiada lagi kini.
dia dapat ini dibantah oleh Islam, ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan status anak-anak Adam. Premis ketiga, Al-Quran tidak lagi relevan dengan zaman. Menurut Islam liberal, Al-Quran perlu ditafsir semula selari dengan peredaran zaman. Tafsirannya tidak perlu terikat dengan asbab an-nuzul, nasikh wal mansyukh. Tafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat serta ahli-ahli tafsiran terdahulu memandai tafsiran itu menepati logik akal dan rasional. Kemuncaknya mereka berkesimpulan bolehnya merubah hukum hudud dan sistem hukum Islam lainnya yang telah ditetapkan secara jelas oleh teks-teks Al-Quran. Apabila dibentangkan kepada mereka hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menunjukkan keharaman hal ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berkata sesuatu pada Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Mereka awal lagi telah menolak hadis ini dengan mendakwa ia bercanggah dengan Al-Quran yang menyeru manusia berfikir, merenung dan menggunakan akal. Langkas sekali pemahaman mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya jelas sudah, Islam liberal merupakan ancaman kepada umat Islam. Soalnya, apakah jaminan bahawa golongan ini tidak akan berkembang di negara tercinta ini? Andai umat Islam masih seleka hiburan dan maksiat dibiar merata, Islam liberal pula merasa minda, musnahlah generasi, rosaklah generasi, musnahlah bangsa. Ayo beringatlah, betulkan biasakan yang betul. Umat Islam wajib bangkit dengan ilmu dan beramal dengan tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala agar akidah umat Islam kekal terpelihara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.